Buletin Didik 5 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lazimnya kelas tuition antara usaha tambahan ibu bapa dalam membantu meningkatkan kemajuan pendidikan anak-anak. Ada di antara ibu bapa yang merasakan kelas tambahan itu penting demi mengejar keputusan cemerlang dalam sesuatu peperiksaan. Namun ada juga yang sebaliknya. Dengan situasi pandemik ketika ini, masih relevankah kelas-kelas seperti itu? Menurut guru tuition Dr. Muhammad Azharul Muhammad Mokhtar, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi keberkesanan kelas tuition. Namun, penerimaan dan kerajinan murid itu sendiri dalam mengulang kaji pelajaran merupakan faktor paling penting. Pada saya, jika kita pergi home tutor ataupun kita parents ambil home tutor, kalau murid itu tak ada inisiatif untuk berubah menjadi lebih rajin ataupun orang kata lebih macam nak cakap, dia lebih rajin dan dia memahami apa tujuan sebenar dia pergi untuk dia mendapatkan tuition tu. Saya rasa tak ada macam merugikan kalau dia tak ada sikap sebegitu. Kalau dia jenis yang macam memang malas, pada saya malas dan memang mengharapkan guru tuition semata-mata, benda itu tidak akan menjadi berkesan. Tambahnya, setiap murid mempunyai kelebihan dan kepintaran mereka tersendiri. Justru kerjasama murid diperlukan supaya pengajaran dari guru di sekolah serta guru tuition dapat menjamin kecemerlangan mereka. Dalam pada itu, bertanya tentang keberkesanan cara penyampaian guru tuition, Dr. Muhammad Azharul yang juga guru subjek matematik berkata, beliau lebih gemar pendekatan mengajar secara bersemuka berbanding secara dalam talian. Tetapi ada murid, dia tak boleh secara visual. Dia nak kita face to face dan kita perlu tunjukkan any solution dalam subjek matematik yang melibatkan soalan, especially soalan matematik berayat. Dia perlukan kita memberi penekanan dan pendedahan secara mata bertemu mata. Maksud saya kena depan-depan, kita tengok macam mana dia kira, macam mana dia mula daripada step yang pertama sehinggalah mendapat jawapan yang tepat. Jelasnya, meskipun peperiksaan besar seperti UPSR dan PT3 telah dimansuhkan, perkhidmatan guru tuition masih relevan dan diperlukan. Baiklah, tidak semua orang tahu bagaimana untuk meluahkan emosi atau tekanan yang dihadapi. Di sebalik senyuman yang terukir, mungkin sebenarnya ada yang berdepan masalah termasuk kemurungan, tekanan hidup mahupun masalah keluarga. Penggunaan kaedah artistik melalui terapi seni dapat merawat gangguan psikologi dan seterusnya meningkatkan kesihatan mental. Seiring dengan peningkatan usia, ramai individu, khususnya kanak-kanak dan golongan remaja, berdepan dengan emosi yang tidak stabil. Mungkin bimbang ditertawakan kerana permasalahan yang dihadapi. Ramai yang memilih untuk berdiam diri dan menyimpan perasaan. Terapi seni adalah sejenis teknik terapeutik yang berakar pada idea bahawa ekspresi kreatif dapat memupuk penyembuhan dan kesejahteraan mental. Mungkin kita boleh gunakan pelbagai teknik berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan pendidikan seni visual. Okey, murid boleh menggunakan media, alat dan bahan berkaitan dengan seni untuk mereka meluahkan perasaan, untuk mereka menyampaikan hasrat hati, bagaimana mereka boleh luahkan apakah yang mereka rasa, apakah yang mengganggu mereka. Okey, mungkin dengan melalui terapi seni ini, murid-murid dapat menghasilkan karya, okey, dapat menyatakan mereka punya kemahuan. Seringkali diaplikasi dalam sesi bimbingan dan kaunseling, terapi seni dapat membimbing pelajar-pelajar bermasalah dalam menyelesaikan konflik diri. Melalui komunikasi yang diwujudkan dalam terapi seni, pelajar juga dapat meningkatkan hubungan sosial dengan berinteraksi dengan rakan-rakan yang sama-sama menyertai sesi itu. Tidak mengutamakan aspek keindahan atau estetika visual, penekanan terapi seni adalah proses penemuan diri, meluahkan perasaan diri, perkembangan dan integrasi diri. Kebiasaannya terapi seni ini murid-murid akan dibantu melalui penghasilan karya ataupun produk. Murid boleh melukis, melakar, mewarna, membuat binaan dan sebagainya. Semasa murid-murid menjalankan proses menghasilkan karya-karya seni ini, secara tak langsung ini dapat mengurangkan tekanan. Kita dapat membantu mereka merawat emosi. Dapat mendekatkan diri mereka dengan alam sekitar. Mereka boleh berinteraksi dengan orang lain secara terbuka. Mereka rasa lebih lapang. Kemudian mereka akan lebih kreatif.
Melalui latihan yang berterusan, tingkah laku pelajar dapat diperbaiki dari semasa ke semasa ke arah yang lebih baik. Selain itu, setengah karya berkualiti yang dihasilkan juga mungkin dapat diketengahkan ke peringkat komersial. Sempena Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan 2021, College Vocational Gombak mempersembahkan teater Tahta Berdarah yang mengisahkan sejarah Kesultanan Melayu. Teater yang disunting oleh Persatuan Sejarah Cawangan Selangor itu dipentaskan di Auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka DBP selama 4 hari bermula 4 hingga 7 November. Teater ini mengisahkan tragedi Perang Saudara yang berlaku dalam Kerajaan Siak sekitar tahun 1760 hingga 1780, dipentaskan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk mencungkil bakat terpendam pelajar. Selain daripada persembahan, pelajar perlu belajar macam mana nak mengurus sebuah teater dan pihak-pihak yang terlibat di belakang tabir teater seperti prop, kostum, kemudian skrip dan sebagainya. Jadi saya ingin mendedahkan kepada pelajar tentang macam mana mereka boleh mengambil peluang dalam persembahan teater ini dikaitkan dengan bidang yang mereka belajar di sekolah, di kolej. Okay. Jadi saya ingat dengan persembahan teater yang kita buat ini, pelajar itu lebih berani dalam mendedahkan diri mereka dan lebih yakin dengan kebolehan yang mereka ada. Pas masuk percuma disediakan terhad untuk 100 penonton setiap malam sepanjang teater itu berlangsung dan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berminat untuk menyaksikan kemampuan pelajar. Dipersembahkan mengikut garis panduan dikeluarkan MKN, teater ini boleh ditonton pelbagai lapisan masyarakat yang mahu berhibur sambil mendalami sejarah negara. Bila kita membuat teater bangsawan ni, kita perlu mengikut rules yang ditetapkan dalam bangsawan. Dia ada dari segi berbahasa, mestilah Melayu klasik dan sebagainya. Dan cabaran lainnya adalah mengenai SOP lah. SOP sekarang ni dalam melatih pelajar-pelajar berteater, kita kena memastikan mereka mengikuti SOP yang ditetapkan. Menerusi teater yang ditonton, peserta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sejarah Melayu yang tidak pernah dimasukkan dalam silibus pembelajaran di peringkat sekolah. Ia juga menjadi nilai tambah bagi pelajar yang melakonkan teater tersebut serta penonton yang hadir menyaksikan persembahan oleh 50 pelajar College Vocational Gombak serta barisan guru mereka. Apa yang saya perolehi dari teater ni dapat martabatkan bahasa jiwa dan bangsa dekat Malaysia ni. Kita dapat tunjukkan sejarah kita pada orang luar dengan orang sekeliling masyarakat yang ada kat sekitar ni. Okey, apa yang saya dapat setelah saya menonton pementasan teater Tahta Berdarah ni, saya lihat bakat-bakat pelakon, penari sangat mantap, sangat meletup dan tak sangka sebenarnya kalau kita tengok itu adalah pelajar College Vocational Gombak dan mereka membawakan sesuatu yang wow kepada penonton-penonton di dalam auditorium DBP ini. Pementasan yang turut menampilkan aktivis teater Cik Halil dan pelawak bintang mencari bintang Talam dan Epul mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada masyarakat sekitar Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang anda untuk menyaksikan barisan pelakon cilik ini sementara masih berbaki 2 hari. Bertemu kembali. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memberi peringatan fenomena air pasang besar dijangka menjadi lebih buruk jika disertai angin kencang, ombak besar dan hujan lebat secara serentak. Selain ia berisiko mengakibatkan banjir kilat, limpahan air laut serta banjir pantai. Fenomena air pasang besar ini mula melanda Kedah, Perak, Selangor dan Johor sejak lewat malam semalam menyebabkan limpahan air ke beberapa kawasan termasuk penempatan penduduk. Situasi itu dijangka berterusan di negeri terbabit selama 4 hari. Di Kedah, beberapa kawasan khususnya di Kuala Kedah mula dinaiki air menyebabkan limpahan air ke penempatan penduduk dan kawasan pasar namun surut tidak lama kemudian.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata, fenomena air pasang besar dijangka paling tinggi pagi esok dan kawasan berisiko akan terus dipantau khususnya di Kuala Kedah, Yan, Jerlun serta Kuala Muda. Jurucakap Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Hilir Perak berkata, 12 kawasan di sekitar daerah itu terjejas akibat fenomena berkenaan tetapi tiada mangsa dipindahkan. Pihak Angkatan Pertahanan Awam APM sentiasa memantau kawasan terlibat dan keadaan dikhawatiri menjadi buruk sekiranya berlaku hujan lebat serta ban pecah. Di Selangor, air pasang besar yang melanda pesisir pantai negeri itu masih terkawal dengan dipantau secara bersepadu oleh beberapa balai bomba dan penyelamat negeri bersama agensi bencana. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Hafizah Muhammad Noor berkata, lokasi pemantauan termasuk Jeti Pulau Ketam, Jeti Sementa, Jeti Seri Tama, Jeti Seri Tanjung, Jeti Sepakat, Jeti Sirip Biru, Pengkalan Nelayan Kampung Tok Muda Kapar, Pengkalan Sungai Keramat dan Kampung Ban Pecah. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 RT membabitkan 5 negeri meningkat atas 1.00. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan antara yang mencatat RT tinggi ialah Putrajaya iaitu 1.11, diikuti Negeri Sembilan 1.02 serta Selangor, Melaka dan Perlis masing-masing 1.01. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan bacaan RT seluruh negara semalam 0.94 dan ia kekal di bawah 1.00 sejak September. Pada 1 November, nilai RT seluruh negara adalah 0.96 sebelum turun kepada 0.95 pada Selasa, Rabu dan semalam. Negeri yang merekodkan bacaan terendah ialah Perak iaitu 0.84, Terengganu 0.86, Sarawak dan Johor 0.88. Berdasarkan model pembendungan risiko, pendedahan dan jangkitan SEIR, unjuran dan pemerhatian kes harian COVID-19, kes harian berupaya turun di bawah 3,000 menjelang hujung tahun. Baiklah, membersih kubur secara percuma mungkin tidak ramai yang sanggup melakukannya, apatah lagi saat terik mentari. Namun berlainan pula dengan satu keluarga dari kampung Nakhoda Batu Caves, Selangor yang sanggup berkorban masa saban minggu. Sejak kebenaran untuk menziarah kawasan kubur dibenarkan kerajaan, inilah rutin setiap hari Ahad keluarga ini di Tanah Perkuburan Islam Sungai Dua. Menurut Rosli Saleh, 47 tahun, kehilangan insan tersayang akibat COVID-19 Julai lalu menjadi pencetus buat keluarganya melakukan tuntutan fardu kifayah ini. Seawal 8 pagi, seramai 16 orang ahli keluarganya sepakat melakukan aktiviti pembersihan lebih 2,000 kubur di kawasan itu menggunakan peralatan yang dibeli dengan wang sendiri. Keikhlasan daripada kita sendirilah. Kita tak ada charge apa-apa, kita tak ada minta bayaran dan kita tidak minta apa pun daripada waris-waris yang datang bila diorang tanya, adik-adik buat apa ni semua? Kami nak bersihkan kawasan kubur lah. Sebab lainnya kita terpanggil sebab kita memang orang asli duduk kat sini. Tapi kita nak bagi tahu orang, kita nak ajak orang agar mereka juga turun untuk sama-sama beri bantuan, sama-sama dapat pahala. Bagi Nurul Azamima Muhammad Yusof, selain melatih anak-anak untuk berkhidmat kepada masyarakat dan agama, mereka menyedari amal jariah dilakukan itu dapat mengisi saham akhirat. Asalnya kita orang tua je. Okey, lepas tu selang dah 2 minggu macam tu, anak-anak pun kata dia nak ikut. So kita pun bawa je lah. So bagi dia berani lah orang kata. Kalau dulu kita nampak kubur pun tak nak lah, takut ada hantu kan. So sekarang ni dia orang sendiri yang willing datang. Okay, bangun pagi, okey jom kita nak pergi kubur. So dia orang dah tahu rutin hari Ahad mesti dekat sini kat kubur. Mula nak bersihkan kubur papa je. Lepas tu tengok kat kawasan sini semua macam semak kan, banyak-banyak rumput naik. Lepas tu dia orang pun bincang-bincang nak kemas semua tempat ni. Lepas tu kita orang pun kemaslah gotong royong kan. Alia takut tak atas Alia? Tak, sebab tak. Sebab dah biasa dah. Jadi kalau untuk orang lain kan selalunya takut. Apa pesan Alia kat dia orang supaya jangan takut di kubur? So tak payah takut lah, datang je sini. Dia nanti korang pun duduk sini juga. Usaha keluarga ini wajar dipuji kerana bukan sahaja melakukan amal jariah namun turut memberi manfaat dan membantu pihak pengurusan kubur memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih.
Masih bersama Buletin Didik. Menjelang malam kemuncak anugerah bintang popular ABPBH ke-34 pada 13 November ini, kehangatan cukup dirasakan menerusi promosi dan aktiviti di platform digital. Malah kolaborasi kedua ABPBH dan TikTok melalui undian anugerah Fantastic Popular dan artis TikTok popular mencipta rekod baru. Pengurus Strategi Operasi TikTok Malaysia Darren Quek optimis populariti dan pengaruh ABPBH 34 memberi impak positif kepada aplikasi berkenaan. Ia mencatat pertambahan hits dan merekodkan lonjakan trafik termasuk kesesakan laluan keluar masuk sejak undian dibuka. Sehingga petang semalam terdapat lebih 65 juta tontonan melalui penggunaan tanda pagar atau hashtag ABPBH34. Malah lebih 50,000 video tambahan dimuat naik menggunakan tanda pagar tersebut. Terdapat 20 pencalonan untuk kategori artis TikTok popular, manakala 19 kelab peminat atau FC berentap untuk anugerah Fantastic Popular. Bagi kedua-dua kategori, TikTok menerima lebih 2 juta undian sekaligus membuktikan keberkesanan kempen dan inisiatif antara ABPBH 34 dan aplikasi perkongsian video singkat itu. Undian untuk kedua-dua kategori ditutup Ahad ini. Undi saya bagi kategori artis TikTok popular dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendedahkan 50% penduduk dunia yang tinggal di kawasan pantai akan terdedah kepada ancaman banjir, ribut dan tsunami menjelang 2030. Bersempena Hari Kesedaran Tsunami Sedunia, PBB dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyenaraikan bencana tsunami yang berlaku sepanjang 100 tahun lalu, punca serta kesannya kepada masyarakat, bahaya selepas itu dan kematian. Laporan itu menyatakan melaksanakan dasar dan langkah awal yang tepat serta sesuai dapat membantu mencegah potensi bencana. PBB yang menyenaraikan tsunami sebagai antara bencana alam paling berbahaya memberi amaran bahawa urbanisasi dan pelancongan harus dicegah di kawasan yang mudah berlaku tsunami bagi mengelak risiko terhadap orang ramai. Menurut kenyataan itu juga, Sri Lanka, India, Indonesia, Thailand dan Jepun antara negara paling terjejas. Data PBB dan WHO menunjukkan kira-kira 260,000 orang terkorban akibat 58 tsunami yang melanda dalam tempoh 100 tahun lalu. Empangan memainkan peranan yang sangat penting dalam membekalkan saluran berstruktur yang sesuai untuk air mengalir keluar dengan tekanan kuat di kawasan air terjun dan sungai-sungai utama. Selain mengelak banjir di kawasan sekitar, empangan juga penting dalam penghantaran sumber air dan penjanaan elektrik ke kebanyakan bandar. Empangan terbesar dari segi keluasan dan kapasiti simpanan di Malaysia ialah Empangan Bakun, iaitu sebuah empangan hidroelektrik yang dibina merentasi Sungai Baloi di Sarawak. Ia mempunyai saiz lebih besar daripada Singapura. Empangan Bakun setinggi 205 meter dari paras laut, juga empangan terbesar di Asia selain Three Gorges di China. Bakun turut membentuk tasik buatan manusia terbesar di Malaysia mengikut isi padu dan luas kawasan, di samping menjadi penjana elektrik terbesar mengatasi tasik empangan Pergau di Kelantan. Tali atau kabel penghantaran bawah laut Bakun adalah yang terpanjang di dunia, mengatasi talian penghantar dari Norway ke Belanda. Empangan Bakun mampu menjana tenaga elektrik sebanyak 2,400 megawatt. Sukan. Bermula Isnin ini, remaja berusia bawah 18 tahun yang sudah lengkap menerima vaksinasi COVID-19 dibenarkan memasuki stadium dan semua fasiliti sukan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, bagaimanapun bagi remaja usia bawah 18 tahun yang belum atau tidak lengkap vaksin masih tidak tertakluk kepada kelonggaran itu. Ketika ini, remaja dan kanak-kanak bawah 18 tahun tidak dibenar menonton perlawanan di tempat acara sukan berlangsung. Kementerian Pengajian Tinggi KPT membuka lembaran baru sejarah sukan olahraga negara dengan melancarkan projek larian 100 meter bawah 10 saat atau dikenali sebagai projek B10. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, projek khas bagi permulaan 5 tahun pertama itu membabitkan beberapa pemegang taruh, antaranya Universiti Putra Malaysia UPM yang dilantik sebagai penyelaras program.
Projek B10 adalah satu daripada program Bitara KPT yang disifatkan berimpak tinggi dan mempunyai tempoh waktu sasaran yang lebih panjang. Selain meningkatkan visibiliti kementerian serta rakan strategik seperti Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN serta Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Hanya dengan catatan di bawah 10 saat saja mampu untuk mencabar atlet-atlet terbaik dunia yang menguasai acara ini di peringkat Commonwealth, Asia dan dunia. Lantaran itu, Kementerian Pengajian Tinggi mempunyai hasrat yang besar untuk melahirkan atlet pecut 100 meter pertama di negara ini yang mampu untuk berlari di bawah masa 10 saat di dalam tempoh 5 tahun mendatang. Di samping menyasarkan untuk memecah catatan masa di bawah 10 saat, KPT percaya di sepanjang perjalanan itu, Malaysia akan melahirkan kelompok pelari pecut yang menguasai acara larian 100 meter dan acara larian berganti-ganti di peringkat Asia Tenggara serta Asia. Projek rentas kementerian dan agensi ini juga boleh diangkat sebagai projek nasional yang mempunyai objektif serampang dua mata dengan mendapat sokongan padu daripada beberapa pelari pecut negara dan jurulatih pecut kebangsaan. Beralih tumpuan ke kejohanan badminton terbuka High-Low di Saarbrücken, Jerman. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia mengesahkan tiket ke suku akhir selepas menunjukkan jalan keluar kepada lawan dari Ireland, Nyat Nguyen. Zijia dipaksa bekerja keras dalam pertarungan sengit set pertama yang berkesudahan 22-20 sebelum momentum kemenangan itu dikekalkan Zijia pada set kedua. Pungutan mata 21-16 membawa Zijia ke peringkat suku akhir dan dijadual menentang pemain Thailand Kantapon Wangcharoen. Baiklah, sambutan Diwali atau Deepavali yang diraikan di Expo 2020 Dubai semalam mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.